Mengajar ni nama dia talaqi musyafahah. Tuan-tuan menghadap kiblat sunat. Saya menghadap tuan-tuan pun sunat. Sebab perbuatan Jibril dengan Nabi Muhammad, talaqi musyafahah, menghadap. Jibril menghadap Rasulullah, Rasulullah menghadap Jibril. Jadi dua-dua dapat sunat. Jangan tuan-tuan kata, ustaz tak ada sunat, ustaz menghadap kami. Patut ustaz mengajar kami menghadap kiblat. Kalau saya menghadap kiblat, tuan-tuan menghadap kiblat, tuan-tuan je dapat sunat, saya tak dapat sunat. Sekarang tuan-tuan dapat dua sunat, saya dapat satu sunat. Saya dapat satu sunat sebab menghadap tuan-tuan. Tuan-tuan menghadap, saya dapat satu sunat. Tuan-tuan menghadap kiblat, dapat satu sunat. Dua sunat. Oh, maknanya kami ni pahala lebih pada ustaz lah ustaz. Pahala sunat lebih lah. Tetapi kalau mengaji dalam khutbah Jumaat, tak sunat pula menghadap ke imam. Tuan-tuan dengar khutbah Jumaat, tak ada sunat menghadap ke mimbar. Tuan-tuan tetap semua kena menghadap ke arah kiblat. Sebab ada orang yang tak faham, bila imam sedang baca khutbah, dia menghadap ke arah imam. Dia duduk sini, dia menghadap situ. Dia duduk situ, dia pusingkan badan, dia menghadap ke arah imam. Tak ada sunat. Kalau ada tazkirah pun pada hari Jumaat, sunat pada tuan-tuan duduk di saf masing-masing. Dia tak ada sunat macam kita sekarang ni duduk melengkung pada tok guru. Tak ada sunat. Yang ada sunat tetap duduk di memanjang pada saf masing-masing kalau mendengar tazkirah Jumaat. Sebab menghadap ke arah kiblat itu adalah lebih sunat daripada melengkung itu. Yang kedua, duduk melengkungi guru ketika khutbah Jumaat mengganggu orang lain yang baru sampai. Dia tak tahu dia nak duduk tak mana. Sebab itu duduklah pada hari Jumaat saf masing-masing. Menghadaplah kiblat ketika mendengar khutbah Jumaat, menghadap ke arah kiblat. Jangan tuan-tuan memusingkan badan, tuan-tuan tengok pada tu imam. Tiada sunat. Yang makruh pada hari Jumaat, membelakangkan tu imam. Misalnya dia nak masuk dalam masjid, sudah penuh. Masjid tu dah penuh orang, maka dia pun duduk di atas tangga. Dia duduk di atas tangga tu dengan membelakangkan imam, hukumnya adalah makruh. Dia duduk di atas tangga dengan membelakangkan kiblat, hukumnya adalah makruh. Walaupun dia duduk di atas tangga, tetap dia kena menghadap ke arah kiblat. Kena berdiri menghadap ke arah kiblat. Jangan dia terjuntai atas tangga menghadap ke arah jalan. Perbuatannya itu adalah makruh. Baik, kemudian, ustaz, makruh ni kalau buat berdosa tak? Taklah berdosa, tapi dibenci. Tapi tak adalah tahap dosa saya, tak ada. Tak ada, tak apalah, tapi dibenci. Benci rindu tak apa ustaz. Ni bukan masalah benci rindu. Allah benci, Allah tak suka, tetapi tidaklah tahap haram. Orang yang baik dia tak buat makruh ni, walaupun tak berdosa. Yang ke-24, menggosok kedua belah pangkal mata daripada kedut-kedut muka. Diriwayatkan daripada Abi Umamah, kana yata'ahaddul, apa tu saya tadi baca tu. Diriwayatkan daripada Imam Ahmad dan Ibnu Majah, tiadalah Nabi SAW menggosok-iakan kedua belah pangkal. Adalah Nabi SAW menggosok-iakan kedua belah pangkal matanya di bawah ni, di bawah ni sunat dia pergi gosok mata. Baik, menggerak-gerakkan cincin sunat. Tuan-tuan tak payah buka cincin pun tak apa masa ambil wuduk. Gerak-gerakkan saja masa ambil wuduk. Sebab kalau kita letakkan cincin, kadang-kadang lupa. Cincin RM10 tak apalah lupa. Kena cincin hak RM1000. Ada nostalgia pula, arwah suami buat hantaran hari tu. Pergi buka, pergi letak atas tu, tempat ambil wuduk. Tengah sembahyang teringat. Habis sembahyang pergi ambil, tinggal bekas je, cincin dah hilang. Nah, sebab itu tak payah buka, tak apa, longgarkan. Buka-buka sini. Boleh pakai balik. Sopalah kita ni jam, kadang-kadang kita pelupa. Kita buka, kita letak, dah tertinggal jam. Tak payah buka pun tak apa. Bagi jam yang elok lah.
Bagi jam yang tak apa nak elok ni buka lah. Kan kelabu pula. Bagi jam yang elok, ambil tangan lah, gosok. Boleh. Bagi orang perempuan nak ambil wuduk. Nak ambil wuduk tempat terbuka. Payah orang nampak aurat. Tak payah buka aurat. Ambil wuduk dengan kain sekali. Buka paip, sapu. Basahkan lengan baju pun sah. Dengan syarat, lengan baju ini sampai kepada kulit kepala, kulit badan kita. Basahlah Ustaz, biar lenjun, asalkan boleh wuduk. Ini kalau tuan-tuan ambil wuduk di tempat yang tidak ada kekhususan untuk orang perempuan. Jadi kita pergi luar negeri, mana ada tempat wuduk untuk orang perempuan, ambil wuduk pun situ, semayang pun tempat terbuka. Jadi tak payahlah tuan-tuan buka, tak apa. Ambil dengan tangan, dengan lengan baju. Stokin tak payah buka, tak apa. Basahkan stokin-stokin itu sekali. Tudung Ustaz, sopa lah. Tudung boleh angkat sikit, sapu lah. Ni hak stokin dengan tangan ni. Tuan-tuan ambil saja wuduk, boleh. Baik, artinya adalah Nabi berwuduk menggerak-gerakkan akan cincinnya. 26. Berdoa selepas selesai berwuduk, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kerana Nabi bersabda, barang siapa yang berwuduk membaca doa tadi, akan dibukakan baginya segala pintu syurga yang 8, supaya ia masuk di pintu mana yang disukainya. Bunyi senang, nak buat seksa. Siapa yang baca doa ni masuk pintu syurga 8 tu buka. Pilihlah mana satu nak masuk. Memang bunyi senang, nak buat tu susah. Kadang-kadang tak sempat baca pun. Balik pada haji hari tu je baca kejap. Sekarang dah setahun balik haji, renti dah, tak ada baca lah. Dia tak istiqamah. Kita, masalah kita, cabaran yang kita hadapi ialah tidak ada istiqamah. Itu masalah kita. Macam ustaz lah, ustaz tak ada istiqamah. Apa yang saya pula tak ada istiqamah? Semalam jubah, hari ni batik pula macam mana? Biarlah berjubah 24 jam. Ini salah lah tuan-tuan. Rasulullah pun tak ada berjubah 24 jam. Ada Rasulullah pakai kain, ada Rasulullah pakai seluar, ada Rasulullah pakai jubah sekerat, ada Rasulullah pakai serban, ada Rasulullah ambil serban tak pasang, dia ikat saja, letak aja atas kepala. Ada ketikanya Rasulullah pakai songkok saja, tak pakai serban. Kalau kita faham betul-betul sunnah Rasulullah menutup aurat. Sunnah Rasulullah ialah memakai pakaian yang elok-elok. Itu sunnah. Bukanlah sunnah Nabi. Kalau tuan-tuan pakai jubah sekalipun, tapi hapak satu surau boleh bau. Masuk aja kita dalam surau, semua orang pakai pokok hidung. Kebetulan dia duduk pula sebelah kita. Allah, naya sungguh. Kita pun buat-buat pergi ke tandas. Pasal apa? Pasal bau. Adakah dia berjubah berserban itu sunnah? Tidak. Sebab bau busuk, tidak beratar, tidak berwangi-wangian, tidak bersih, itu juga dipanggil sebagai tidak sunnah. Walaupun kamu berjubah. Malah doa dalam pakaian yang macam itu, salah satu sebab doa ditolak. Macam mana nak diterima? Pakaian kamu pakaian busuk, badan kamu badan busuk, rambut kamu rambut yang tak terurus, janggut kamu janggut yang tak terurus. Kamu duk minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Macam mana Tuhan nak bagi keadaan kamu sendiri pun tidak bersih dengan Tuhan? Yang ke-20, ataupun tuan-tuan juga boleh baca doa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Atau boleh menambah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Boleh dibaca. Semua pendek-pendek. Yang tak boleh buat ialah baca. Tak sempat. Sebab nak ngejarkan. Nak ngejar sana, nak ngejar sini. Banyak benda sunat tak buat. Saya dah sebut pada tuan-tuan. Apa makna sunat? Sunat maknanya benda tak wajib. Arahan yang tidak putus. Arahan yang putus namanya wajib. Arahan yang tidak putus namanya sunat. Apa dia makna putus Ustaz? Putus maknanya muktamad. Arahan yang muktamad nama dia wajib. Mesti sembahyang.
tak ada excuse, mesti sembahyang, namanya wajib. Arahan yang tidak muktamad namanya sunat. Selalu orang Melayu faham, sunat kalau buat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Dia selalu sebut, ni benda sunat, tak buat tak apa, buat dapat pahala.